Berdoa dalam hati tapi tidak berdoa pada Tuhan. Berdoa pada siapa ni? Biasanya kalau saya dapat kereta macam tu, tapi kita tak doa kat Tuhan. Itu bukan doa. Itu hanyalah dipanggil tamanni. Tamanni maksudnya mengharapkan. Dia nakkan sesuatu. Itu bukan doa. Okay? Kalau macam kita terlintas dalam hati, nak, tapi kita tak berdoa kat Tuhan, tak dapatlah Ustaz. Tidak semestinya tidak dapat. Doa tu sendiri pun tidak semestinya dapat dan tidak semestinya tidak dapat. Okey. Tapi yang penting kalau kita mengharapkan, kita nampak ada kereta baru kan keluar, berkilat kereta tu. Okey, dipandu oleh seorang yang tidak saleh. Okey. Dalam hati kita sebut, kalau aku ada duit macam dia, aku nak buat macam dia. Dalam hati kita sebut kan. Okey. Kita mungkin dah boleh dapat dan apatah lagi kalau kita sebutkan. Dalam hadis kita sebut, kalau kita sebutkan benda tu, kita akan dapat pahala yang sama macam dia. Maknanya, itu contoh tu tak relevan sangat. Contoh lain, seorang lelaki kaya yang memberi nafkah. Yalah, dia buat kereta tu, dia keluar, dia bagi nafkah. Dia keluarkan. Pada apa? Pada apa yang jelas lah. Rumah anak yatim, rumah ibu tunggal ke apa ke, anak yang bayi-bayi yang dia apa ni, yang dibuang tu kan, dia bagi duit. Dapat pahala ke dapat dosa dia bagi duit tu? Adakah dia menggalakkan orang buang bayi? Tak, kan? Dia menjaga kebajikan bayi-bayi ni. Okay, jadi dia bagi duit. Kita yang tengok tu, kalau kita sebut, kalau aku ada duit macam dia, aku akan buat macam dia, kita akan dapat pahala macam dia. Huma fil ajri sawa. Nabi kata mereka berdua sama dalam pahala. Sebaliknya, kan, dia nampak seorang tu naik kereta yang lebih kurang sama keesokan harinya, tapi berhenti pada apa yang tak baik. Dia bagi nafkah pada yang tak baik ni. Apa kerja tak baik yang ada kat luar yang boleh diberi orang beri. Sama tadi macam tadi ada anak yatim, dia pergi kat kedai nombor dia bagi token tu, kata alah bagus ambil. Kan? Kita jemput tanya dia bagi apa? Dia tak tahu, dia bagi suruh besarkan lagi kedai. Kan? Okey. Jadi kita pun niat, kalau akulah ada duit macam ni, aku akan suruh kedai nombor ni pun besarkan jadi 2 tingkat, 3 tingkat lagi. Maka kita ni dapat dosa yang sama macam dia. Ustaz, saya nak Okey. tanya. Katalah kita sebagai contoh nak rezeki lebih, nak gaji lebih. Kita kata nak gaji lebih, hari-hari kita kerja nak gaji lebih. Tapi kita tak berdoa kat Tuhan untuk yang tu. Tak dapat dah Ustaz. Kena doa juga ke Ustaz? Okey, dia kena bezakan dapat tak dapat, kan? Orang yang tak doa pun boleh dapat. Orang yang doa pun tak semestinya dapat. Tetapi, okey, yang sepatutnya seorang Muslim buat ialah kalau dia nakkan sesuatu, dia berdoa, minta daripada Allah dan disusuli dengan usaha. Kalau dia cakap doa, ya Allah, naikkanlah gaji aku nak gaji yang banyak, pergi tak buat kerja. Kan? Pergi doa, Facebook, chatting apa semua kan. Bos suruh buat macam-macam, timbul kan, alah nantilah orang lain pun tak buat lagi kan. Kita chatting. Betul nak minta naik gaji, pastilah doa dia tak akan dimakbulkan. Betul tak? Tahu tak? Okey. So bukan masalahnya sekarang ni dapat tak dapat. Okey, tetapi masalahnya adalah kalau doa, okey, dapat pahala. Walaupun tak dapat benda tu. Okey. Dan dalam hadis Ahmad mengatakan akan dapat, kalau tak dapat benda tu secara tunai, maksudnya dapat terus langsung, kita akan dapat 2 lagi benda lain. Iaitu akhirat nanti banyak pahala. Pahala kita doa tu banyak. Kita duk ingat pahala semayang, pahala zakat, okay, pahala macam-macam, pahala beri nasihat dan sebagainya. Kita tak teringat pahala doa. Tiba-tiba banyak pahala, ni datang mana ni? Adalah pahala doa. Okay. Yang satu lagi, ketiga, kita doa tak dapat, tetapi Allah gantikan dengan yang lain, iaitu dengan menolak musibah. Dan kadang-kadang kita boleh perhatikan benda tu. Naik kapal terbang terhempas, kita tak ada benda. Kita tak ada benda. Orang lain semua patah kepala, tercabut kepala, tangan tak ada. Kita ni pula, ya Allah, apa? Macam mana boleh jadi? Kan? Rasa-rasalah kalau kita fikir-fikir kan, kemungkinan antaranya adalah kita banyak berdoa. Minta apa? Minta naik gaji. Minta doa banyak naik gaji, diselamatkan. Okey? Daripada satu kemalangan ke apa. Dengan itu, para sahabat bila dengar, para sahabat kata, wahai Rasulullah, kalau begitu kami nak perbanyakkan doa. Rasulullah kata, Allah lebih banyak pemberiannya. Lagi banyak kamu doa, jangan fikirnya Allah tak boleh bagi. Lagi banyak dia boleh bagi. Tak ada masalah.
Jadi kerugian pada kita kalau kita saya nak gaji naik, tapi tak cakap pada Allah pun, cakap pada diri sendiri. Apa jadi telinga kita pun panas kan? Kita cakap aku nak gaji, macam mana, kenapa dia dapat, aku tak dapat, kenapa aku dapat kan? Telinga kita panas, hati kita pun panas juga. Tapi kalau kita, ya Allah, berikanlah aku gaji yang banyak seperti mana dia, dan tambahkanlah gaji dia, pun tak apa. Yang penting aku dapat sama-sama kan, ya Allah. Pahala dapat. Dahlah pahala doa untuk kawan, doa untuk kita lagi. Okay? So itu mungkin kita kena ubah sikit cara pemikiran kita tu. Ya. Dapat. Ad-dalu 'alal khairi ka fa'ilihi. Nabi sebut sallallahu alaihi wasallam, orang yang tunjukkan kepada jalan yang baik adalah seperti orang yang buat. Sebab tu tak perlu kita nak sedekahkan pahala kepada Rasulullah. Kan baca-baca Quran kan, ya Allah, sampaikanlah pahala bacaan Quran ini kepada Rasulullah. Perlu tak? Kenapa tak perlu? Kerana Nabi pernah cakap, ad-dalu 'alal khairi ka fa'ilihi. Orang yang tunjuk kepada kebaikan, dia akan dapat pahala seperti orang yang buat. Sekarang ni kita duk baca apa semua ni, siapa yang ajar? Asalnya pada siapa? Rasulullah. Maknanya pahala sekian umat Islam ni, umat Islam tu dapat, Rasulullah pun dapat. Pahala Abu Bakar, Rasulullah dapat. Maknanya pahala Abu Bakar dapat, Rasulullah pun dapat. Pahala Uthman, okay, disebabkan yang dakwah Uthman siapa dia? Abu Bakar. Maka apa yang Uthman buat, okay, Uthman dapat, Abu Bakar pun dapat. Okay, Uthman dia kumpulkan Quran kan, lalu terjagalah Quran ni. Kita pun baca ni asal banyaklah. Maknanya peringkat tu banyak kan. Okay, sampailah kepada Uthman yang telah mengumpulkan, menghantar ke 7 ataupun 8 kota-kota Islam. Lalu dia amalkan benda tu. Dia dapat tak? Dia dapat pahala tu. Multi level ni baru multi level yang betul kan. Okay. Dan begitu juga sebaliknya sama. Sekarang ni bila ada pembunuhan, siapa yang tanggung dosa paling banyak sekali? Apa? Khomeini apa? Silap dengar. Anak Nabi Adam, tak tahu nama dia apa? Nabil kan? Apa? Qabil dengan Habil. Saya tak tahu mana satu, tapi yang membunuh tu lah, dia akan dapat dosa, akhirnya sampai kepada dia. Orang yang bunuh tu tetap dapat dosa. Ya, tapi kena pada dia. Akhirnya kena pada dia juga. Sebab bukan pasal disebabkan dialah orang pertama yang membunuh. Lalu lepas tu kalau ada apa-apa, orang akan bunuh. Kenapa? Kerana dia telah bunuh. Ada contoh. Orang dah jadikan dia sebagai model lah dalam pembunuhan. Sebab tu jangan ajar benda yang tak baik. Ajar benda yang baik. Kalau kita tak buat pun, kita ajar benda yang baik, okey juga daripada kita buat yang baik tapi ajar tak baik. Nampak tak? Kita buat baik, baca Quran. Bila ada orang nak baca Quran, kata baca Quran lah, kau pergi baca majalah tu. Kita ni dengan harapan dia dapat dosa. Tak, kita pun tanggung dosa dia juga. Majalah apa? Majalah yang tak betul tu lah, banyak-banyak kan. Okey. Kita dah baca kan. Dia nak baca kan. Saya nak baca sekali boleh tak? Katalah tak payahlah kan. Kau pergi baca majalah tu. Tu banyak maklumat tentang masak ke, tentang apa kan. Di samping tu ada juga tentang macam-macam lah kan. Okey. Jadi dia pergi baca yang tu. Di situ dia dapat benda-benda yang bersifat dosa. Sepatutnya kita tarik lah. Dia dah minat kan. Main sini. Ni baca nak dengar. Dia baca salah. Baca betul sikit. Al-Fatihah kita. Jangan mula lain, baca Fatihah. Dia baca Fatihah, kita betulkan bacaan Fatihah dia. Tiba-tiba betul dia dapat. Setiap kali dia baca. Anak kita kan, makan tangan kanan, makan tangan kiri. Kita tukar-tukar makan tangan kanan. Dia pun dapat. Dia pergi ke sekolah, dia ajar kawan-kawan dia. Ya, dia tak ikut ke macam tu kan. Dia ajar kawan-kawan dia. Tangan kanan. Kalau tak, jangan masuk grup aku kan. Tak nak. Ni grup kita grup Ar-Rahman, bukannya grup syaitan kan. Syaitan kat tangan kiri, contohlah kan. Okay? So kawan ni semua ikut. Siapa dapat pahala? Goyang kaki kat rumah kita dapat pahala.